pemain yang betul baik. Kita boleh lihat dengan 4 jaringan dan 8 jaringan emosi Super League, sambil dibantu juga dengan Nano Foresteri di bahagian serangan. Jadi kita mengharapkan di bahagian attacking force pasukan JDT mereka tidak mempunyai masalah, tetapi untuk pasukan Terengganu mereka juga mempunyai senjata sulit mereka, iaitu Ivan Mahmud. Kerana kita tahu Ivan Mahmud berusia 26 tahun dan berjaya menghasilkan 8 gol untuk saingan Piala Malaysia. Saya rasa ini adalah satu persembahan yang betul baik yang dihasilkan oleh beliau. Dan pertahanan pasukan Terengganu perlu waspada dengan apa yang telah dilakukan oleh Bergson dalam saingan Piala Malaysia ini. Kedua pasukan bersedia untuk sepak bola. 45 minit yang pertama. Pasukan JDT yang akan cuba untuk mempertahankan piala ini buat kali yang keempat dalam koleksi mereka. Jadi sepak bola dari Terengganu yang akan menyerang dari sebelah kiri ke kanan. Hantaran dan mudah ke Matthew Davis. Satu itu Kevin Ong yang cuba untuk berikan tekanan awal pada bahagian tengah Terengganu sekarang ini. Lontar ke dalam untuk pasukan Terengganu. Dan padang yang agak licin. Kita melihat bagaimana jadi permainan ini kali ini tidak diteruskan. Dan melihat bagaimana dua pemain yang memiliki kecederaan, Hong Wan. Ya, saya rasa mungkin Noakhir Hassan mengalami kecederaan di kepala setelah pelanggaran di antara beliau dan juga Hong Wan. Dan ketika itu kita boleh lihat bagaimana Noakhir Hassan cuba melakukan sliding tackle walaupun kawalan bola sedikit jauh daripada kaki beliau, dan itulah yang memaksa Hong Wan cuba untuk menutup rapat apa yang dilakukan oleh Noakhir Hassan sebentar tadi. Usia 31 tahun ini. Pastinya akan cuba gunakan pengalaman dan juga komitmen dalam 45 minit yang pertama bagi memastikan pasukan Terengganu mampu untuk melakukan kejutan. Kerana konsisten adalah kata kunci untuk pasukan JDT pada musim ini. Baik dalam Liga Malaysia, begitu juga dengan Piala FA. Dan sekarang ini mereka cuba buktikan untuk piala keempat pada musim 2023 ini. Dari Ahmad imbas di bahagian depan. Ada Arif Aiman cuba melakukan larian. Beti tak sampai hantaran dilakukan oleh pasukan JDT tadi. Melihat bagaimana pasukan Terengganu yang masih lagi belum catatan, begitu juga dengan pasukan JDT kerana kedua pasukan melakukan hantaran yang kurang tepat pada rakan di depan, sekaligus membolehkan pihak lawan pula mengawal permainan. Faiman Beti cuba melakukan larian, begitu juga dengan Forestieri. Kita melihat terpaksa ke belakang semula. Shane Lowry tepat kepada Kevin Ong bagi membolehkan Terengganu sekarang ini cuba untuk mengawal permainan. Kemasan pendek Bergson, tapi mudah untuk dipintas oleh Safwan Mazlan. Ada lagi kecederaan yang dialami oleh Nur Hakim Hassan. Ini kali kedua. Ya, saya rasa mungkin tackle yang keras ataupun mungkin satu tackle lewat yang cuba dilakukan oleh Kevin Ong seperti tadi yang memaksa pemengadil menghentikan perlawanan. Kita lihat bagaimana Noakhir Hassan bijak untuk melakukan first touch sambil beliau melihat bagaimana asakan yang cuba dilakukan oleh Kevin Ong ke atas diri beliau. Dan kalau kita boleh menyaksikan
pada ketika ini untuk pasukan Terengganu, mereka cuba menyesuaikan diri dari segi penghantaran bola pendek untuk mereka menggerakkan di sebelah kiri maupun sebelah kanan padang. Dan sekali lagi menggerakkan bola dari bahagian pertahanan. Kobin Ong, Jackson untuk memperdaya dua pertahanan pasukan Terengganu. Masih lagi Jackson, bahaya. Namun begitu kita lihat bagaimana Forestieri yang cuba mendapatkan kesan dan juga sepakan penalti yang dihadiahkan oleh pengadil perlawanan pada minit keempat ini. Tidak ada amaran. Ya, memang betul, tidak ada amaran yang cuba diberikan oleh pengadil pada perlawanan malam ini. Saya rasa mungkin ada kekasaran, sedikit ada kekasaran yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Terengganu itu sendiri. Di sini kita lihat mungkin Azhar Azmi melakukan kekasaran ke atas Fernando Forestieri. Dan mungkin kekasaran ini tidaklah begitu keras, tapi pengadil betul-betul berada di belakang pemain yang melakukan kekasaran. Sesuatu yang sememangnya perlu diberikan perhatian oleh pertahanan pasukan Terengganu. Mereka mengelak dari melakukan kesilapan di kawasan penalti, jadi membolehkan pasukan Terengganu mencuba berada di depan seawal minit yang ke-6. Jackson hadapan jaga gol pasukan Terengganu, Suhaib Husin. Jackson di sebelah kanan dan seterusnya menewaskan jaga gol Terengganu Suhaib Husin pada minit ke-6 ini. JDT terlebih dahulu percaya memecah kebuntuan jaringan. Ya, saya rasa satu jaringan yang begitu mudah untuk meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan Terengganu, kerana beliau bijak dengan pace bola yang begitu deras. Dan di sini sekali lagi kita lihat bagaimana aksi ataupun bagaimana pasukan JDT mendapatkan sepakan penalti dan dengan asakan yang cuba dilakukan oleh Azhar Azmi. Dan ini adalah jaringan yang membolehkan Bergson dengan mudah untuk menewaskan Suhaimi kerana beliau meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan Terengganu. Jaringan mesti sepakan penalti pada minit ke-6 membolehkan pasukan JDT mendahului. Jadi kita mengharapkan sebelasan Terengganu mampu untuk bangkit untuk melupakan insiden pada minit ke-4 tersebut. Kobin Ong terus ke tengah untuk Bergson. Namun begitu ada pemain dalam posisi offside. Tempatan bebas diberikan untuk pasukan Terengganu. Telah pun diambil. Heberty berada pada posisi offside dan Terengganu, namun langkah offside yang sememangnya cukup baik dilakukan oleh Sean Lori dan juga Jody Ahmad. Ya, satu perangkap offside yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh pertahanan pasukan JDT. Saya rasa mungkin Hakim Hassan sedikit kata cepat untuk beliau melakukan larian, walaupun hantaran yang dilakukan oleh Sonny Nordin ke atas diri beliau begitu baik, tapi perangkap offside yang dilakukan oleh pemain JDT memang begitu berkesan. Ke dalam untuk pasukan Terengganu, perlu melupakan dan sepakan penalti awal minit yang ke-4 untuk membina semula keyakinan kerana permainan masih lagi panjang. Sonny Nordin cukup pantas terusnya membolehkan Bergson sekarang ini dan menguasai bola. Ada tolakan dari Bergson. Ya, kita boleh lihat bagaimana asakan yang cuba dilakukan oleh Bergson ke atas Safwan seperti tadi. Beliau menekan Safwan supaya Safwan boleh melakukan kesilapan, dan disitulah adanya kesilapan yang cuba dilakukan oleh Bergson. Dan perhatikan bagaimana
kali pasukan Terengganu tidak puas hati dengan insiden berkenaan. Ivan Mahmud yang terbaring. Ya, kita boleh lihat bagaimana mungkin Ivan Mahmud mengalami kecederaan di bahagian lutut. Jadi kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan ini dengan di sini kita lihat bagaimana pelanggaran antara Ivan Mahmud dan juga Kobe Ong sebentar tadi. Kita boleh melihat juga Ivan Mahmud memegang lututnya. Lebih kepada kesilapan individu dari Ivan Mahmud. Beliau yang tersepak tadi, kaki Kobin Ong. Sebelum itu ada terjahan sedikit dari belakang oleh Sean Lori. Dia berpusing tadi. Ya, memang saya rasa ketika pelanggaran itu dan selepas itu beliau ingin melakukan turning, itulah yang menyebabkan beliau mengalami kecederaan. Yang adalah ayam tambatan untuk pasukan Terengganu. Sebarang kecederaan pasti akan merencatkan Terengganu memberikan tekanan kepada benteng tahanan pasukan JDT. Sekali lagi kita melihat bagaimana pasukan JDT tidak melakukan serangan terburu-buru. Mereka cuba untuk membuka ruang. Dan inilah yang selalu JDT lakukan. Mereka cuba untuk melakukan hantaran-hantaran pendek, cuba menggerakkan bola di sebelah kiri dan sebelah kanan, cuba untuk mencari di manakah ruang yang ada untuk mereka melakukan gerakan. Lagi pintasan yang percaya dilakukan oleh kanan tengah pasukan JDT, Jody Ahmad. Boris Theory adalah individu yang cipta peluang untuk Bergson dapatkan sepakan penalti. Dan ke dalam untuk JDT. Dan Davis semula kepada Man, dan seterusnya kita lihat bagaimana peluang untuk pasukan Terengganu pula, tetapi pantas untuk dicabar oleh Kobin Ong. Itulah yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain JDT ketika bola berada di kaki pemain Terengganu. Mereka cepat melakukan pressing bagi memberikan kesilapan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Berarti kawasan dapat dilakukan, namun tumbukan yang dibuat sebentar tadi Suhaimi masih lagi dalam kawalan pasukan juara bertahan. Jody Ahmad akan menoleh ke depan dan seterusnya. Tidak ada rakan maupun Kobin Ong ada di bahagian tepi. Begitu juga dengan Fernando Forestieri yang meninggalkan posisi sayap kirinya. Kali ini giliran pasukan Terengganu. Sekali lagi 2 lawan 1. Pendekatan bertahan untuk pasukan JDT untuk merantai pergerakan Ivan Mahmud. Individu yang sememangnya perlu diberikan perhatian khusus bagi memastikan kejuaraan keempat mampu dicapai. Kesilapan lontaran dari Matt David. Seterusnya kita melihat bagaimana sekali lagi hantaran yang kurang tepat pula yang gagal dilakukan pasukan Terengganu. Si Hakim Hassan, individu yang sememangnya banyak memainkan peranannya di awal permainan ini untuk pasukan Terengganu. Ya, memang banyak gerakan yang cuba dilakukan oleh Norke Hassan menerusi di sebelah kanan, tetapi hantaran yang kurang tepat sebentar tadi yang memaksa pertahanan JDT cuba mengawal dengan kemas seperti apa yang beliau lakukan. Cross mudah untuk Ahmad Syihan Azmi. Ya, di sini kita lihat bagaimana hantaran yang cuba mencari di manakah kedudukan Ivan Mahmud, tapi hantaran Ungku Syakir sebentar tadi tidaklah begitu baik sambil dibaca oleh Syihan Azmi.
Selain hantaran kurang tepat di bahagian tengah, di bahagian attacking third juga berikan sedikit kesukaran bagi pemain-pemain JDT pasukan Terengganu untuk menguji benteng pertahanan JDT. Kevin Ong, lampanan yang jauh dari kaki membolehkan pasukan Terengganu, dan semula untuk Kevin Ong. Lepas pula tindakan yang dilakukan oleh Azam Azmi Murad. Dari sini kita bagaimana kekasaran yang dilakukan oleh main JDT ke atas main midfield, iaitu Nurilo seperti tadi yang memberikan tekanan ketika beliau mengawal bola. Untuk pasukan Terengganu, namun dirampas Berti untuk Bergson. Berti semula Forestieri. Bergson mahukan ke depan, namun tidak ada respon dari Forestieri. Lagi mereka bergerak dari sebelah kiri. Area tempuh bola dari Bergson. Kali kedua tidak dapat respon dari Forestieri. Badi Ahmad, Matthew Davis, Marco di tengah. Begitu terus kepada Arif Aiman. Jadi Arif Aiman, satu marker berjaya dilepasinya. Dan dikasari seperti tadi oleh kapten pasukan Terengganu, Habib Harun. Ya, di sini kita lihat bagaimana kekasaran yang cuba dilakukan oleh Habib Harun ke atas Arif Aiman, walaupun Arif Aiman sudah pun memperdayakan Habib Harun, kerana kita tahu Arif Aiman mempunyai kelajuan ketika bola berada di kaki beliau boleh melakukan sesuatu, dan disebabkan itulah Habib Harun cuba untuk menyekat larian yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman. Nanti akan mengambil sepakan percuma ini. Davis terus berada dalam kawasan penalti. Hebeti, tandukan yang dibuat seperti tadi oleh Afiq Fazail. Ya, saya rasa mungkin hantaran yang kurang menjadi yang cuba dilakukan oleh Herberty, kerana mungkin kita boleh lihat ada 4 atau 5 pemain yang cuba melakukan larian ke hadapan, tetapi walaupun hantaran itu tepat ke arah Afiq Fazail, tetapi tandukan yang dilakukan oleh Afiq Fazail tidaklah begitu baik. Peluang untuk Terengganu dan lagi dipatahkan oleh Badi Ahmad. Sahinode cuba untuk melepasi Ako di depan, namun kita lihat bagaimana Matt Davids memangnya beraksi dengan begitu baik yang tutup haluan larian dari Sonny Norde. Sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan Terengganu usul pada minit ke-17. Sian Azmi perlu berwaspada. Ivan Mahmud melakukan larian di tengah. Begitu tidak ada siapa yang mampu melakukan connection ke atas sepakan dari Sonny Norde. Ya, satu hantaran yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Sonny Norde. Walaupun saya rasa ini adalah peluang kemasan untuk mereka menyamakan kedudukan, tetapi mungkin teknik yang kurang baik yang dilakukan oleh Sonny Norde, kerana beliau mungkin ingin meletakkan bola itu di bahagian far post, tapi bola itu sedikit jauh tersasar daripada apa yang beliau ingin lakukan. Arif Aiman kepada Heberty. Masih lagi Arif Aiman. Perempuhan yang dilakukan ke atas Heberty menyebabkan beliau tidak meneruskan larian. Jadi Ahmad terlepas. Jadi Ivan Mahmud berpeluang untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Bagaimana beliau cuba dikasari tadi. Satu tackle dari belakang tapi tidak diindahkan. Kita melihat bagaimana pemain-pemain pasukan Terengganu dan sekarang ini dihadiahkan pukulan ataupun penalti sebagaimana yang dimiliki oleh pasukan JDT. Wajar tindakan dari pengadil. Ya, memang betul wajar, tetapi sebelum itu mungkin beliau ingin cuba untuk meneruskan perlawanan, tetapi di sini kita lihat bagaimana ketika Ivan Mahmud ingin melakukan rembatan, kita boleh lihat bagaimana Jody Ahmad cuba untuk menyekat
rembatan yang cuba dilakukan, tetapi mungkin dengan adanya pembantu pengadil di bahagian sideline inilah yang menyebabkan sepakan penalti itu diberikan kepada pasukan Terengganu. Jadi 2 sepakan penalti warnai final Piala Malaysia edisi ke-97 ini. Satu sliding tackle yang dibuat oleh Sean Lori terlepas dengan helah yang begitu baik dilakukan oleh Ivan Mahmud. Lakukan kuisan dan seterusnya, cari memperdaya pertahanan pasukan JDT. Sewaktu cuba melakukan sepakan, satu tackle dari belakang dilakukan oleh Jody Ahmad membolehkan Terengganu dihadiahkan sepakan penalti. Iswaran terus diterpa oleh 2 pemain Terengganu tadi sebelum ada bantuan dari pembantu tambahan pengadil. Lawan 1 gol kedua, potensi gol kedua dalam aksi final. Shihan berdepan dengan Ivan Mahmud. Apapun Shihan perlu tidak pantas refleks suatu sepakan dilakukan. Kaki kiri untuk Ivan Mahmud. Bukan memperdaya Shihan Azmi. Dari Ivan Mahmud dan berjaya kali ini. Penjaga gol rebahkan badan di sebelah kanan, tetapi sepakan ke penjuru kiri dilakukan oleh Ivan Mahmud untuk ikat kedudukan 1-1. Jadi pastinya suasana lawanan ini akan bertambah menarik selepas ini. Ya, memang satu jaringan yang begitu sempurna yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud. Beliau meletakkan bola itu di sebelah kiri pintu pasukan JDT, dan di sini kita lihat bagaimana sepakan penalti yang diberikan oleh pasukan Terengganu, dan kita lihat bagaimana pace bola yang begitu deras untuk menewaskan Shihan Azmi. Rasa satu jaringan yang begitu baik yang dilakukan oleh Ivan Mahmud. Jadi kedudukan terikat 1-1 antara juara bertahan Terengganu, pasukan JDT dan juga Terengganu selaku pencabar dalam aksi final ini. Dan pada minit ke-21 ini membolehkan Terengganu menyamakan kedudukan. Sepakan penalti diberikan oleh Yogeshwaran. Kesilapan PT Pertahanan, tetapi lebih ketara adalah pertahanan Terengganu JDT tadi, kerana memang jelas wajar untuk sepakan penalti. Jadi akan berikan respon segera selepas ini. 1 minit gol terhasil melalui sepakan penalti untuk kedua-dua pasukan. Tampo Robertson berhenti, Dinode ke belakang, Mahmud akan mendapatkan bola di udara. Dan Lori mereka tukar hantaran untuk kita peluang baru bagi Arif Aiman Hanafi. Dan lihat bagaimana Arif Aiman membuka cross, pemain di hadapinya terpaksa ke belakang, Matthew Davis ke tengah, dan percubaan dari Afiq Fazail.
Ya, satu di sini kita bagaimana sekali lagi jaringan yang dihasilkan oleh Ivan Mahmud cuba untuk memperdayakan Syahan Azmi, dan beliau meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol. Tapi kita menyaksikan bagaimana satu volley yang cuba dilakukan oleh Fazal sebentar tadi, walaupun clearance yang cuba dilakukan oleh pertahanan pasukan Terengganu. Kita melihat bagaimana mungkin teknik yang kurang baik yang dilakukan oleh Afiq Faizal sebentar tadi, kerana bola itu jauh tersasar daripada gol pasukan Terengganu. Lagi Nur Hakim Hassan yang cuba digunakan. Pasukan Terengganu dia akan melihat bagaimana gerakan dari Safwan Mazlan. Terus ke depan Sani Nordin. Hakim Hassan melakukan larian di dalam kawasan penalti sekarang ini. Ivan Mahmud ke belakang. Masih lagi dalam kawasan permainan, tapi bola telah pun terkeluar. Silapan tolakkan Ivan Mahmud. Minit telah pun berlalu. Gol terhasil. Ruang untuk pasukan JDT sekarang ini. Arif Aiman, satu tampanan, tapi agak kuat sikit ataupun ke depan sedikit. Satu idea yang menarik, dia berjaya melepasi perangkap offside lakukan oleh pasukan Terengganu. Robin Ong. Dan seterusnya kita lihat bagaimana kali semula dikawal oleh pasukan Terengganu. Sondro terlepas. Matthew Davis berjaya untuk melakukan rampas bola tadi. Larian yang cukup baik Matt Davis, manakala Jody Ahmad dilainkan kuning. Masa kesilapan yang berikan sepakan penalti kepada pasukan Terengganu. Wan Ho, Abid Ong, pemain Terengganu tidak ada keperluan untuk mereka melakukan pressing tinggi. Arif Bergson untuk Heberty. Heberty berjaya untuk mengatasi Sony Nordin dan sepakan penjuru untuk pasukan JDT. Kita lihat bagaimana pemain-pemain pasukan JDT mereka sekali lagi bergema melakukan serangan di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dan hasilnya mereka mendapatkan sepakan penjuru. Dan disebabkan itulah lebih banyak mereka menggunakan di sebelah kiri petugas pasukan Terengganu. Paiman pendek dari Heberty. Sekali lagi mencari Jody Ahmad, namun dikeluarkan dari kawasan bahaya oleh Ivan Mahmud. Chelori untuk Bergson. Begitu biasan. Tampanan yang cukup baik untuk menghalang sepakan ke arah pintu gol dari Bergson. Ya, satu turning yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Bergson, kerana beliau memilih untuk melakukan rembatan terus. Tapi kita lihat mungkin beliau boleh memberikan bola kepada Fernando Forestieri sebentar tadi, kerana Fernando Forestieri tidak dikawal oleh mana-mana pemain pertahanan pasukan Terengganu. Satu tindakan bijak dari Safwan Mazlan untuk melakukan blocking. Penjuru yang kedua, Heberty. Papus mencari Shane Lowry. Bergson dan tubuhkan yang berjaya dilakukan oleh Suhaimi. Aimi Hussein mengalami kecederaan untuk melakukan tubuhkan. Kita lihat sekali lagi bagaimana tandukan dari Bergson disambut oleh Forestieri. Ya, saya rasa mungkin ada pelanggaran di antara Fernando Forestieri dan juga Suhaimi sebentar tadi, yang kita boleh menyaksikan Suhaimi mengalami kecederaan, dan kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan ini, kerana ketika beliau cuba untuk mengeluarkan bola, pelanggaran itu terjadi. Jadi kalau kita tengok bagaimana set pieces yang cuba dilakukan oleh pasukan JDT, cuba meletakkan bola di bahagian far post, dan selepas itu cuba untuk melakukan setback, dan pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu perlu berwaspada dengan set pieces yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain JDT.
permainan skuad Harimau Selatan ini. Sebenarnya mahukan Piala Malaysia ini dikekalkan di selatan tanah air sebagai pelengkap koleksi bagi musim cemerlang dalam Liga Malaysia. Yang kita sejarah tersendiri. Untuk pasukan Terengganu, kali lagi Ivan Mahmud yang menjadi sasaran tetapi terus kepada Jody Ahmad. Arif Aiman yang berruang di sebelah kanan. Afiq pada Matt Davis. Arif Aiman belakang semula. Afiq cuba mendapatkan bola di bahagian tengah tetapi terus berikan kepada Jody Ahmad. Ron Lori. Daya dipintas sekali lagi oleh Safwan Mazlan. Dilantaran ke dalam untuk pasukan KDT. Lisan diberikan adil kepada Kawin Ong kerana melewatkan permainan. Dan ke dalam untuk mencari Heberty, namun ditanduk keluar oleh pertahanan pasukan Terengganu. Davis berdepan dengan Sonny Norde. Dan ke dalam untuk pasukan JDT. Pendek dari Matt Davis. Lihat bagaimana serangan yang untuk peluang yang dimiliki pasukan Terengganu. Ada kecederaan yang dialami. Ya, antaranya cuba dilakukan oleh Hazal Azmi seperti tadi, cuba untuk menghantar kepada Engku Syakir, tapi mungkin ada pelanggaran di antara Engku Syakir dan juga Jody Ahmad yang memaksa Engku Syakir mengalami kecederaan. Sekali lagi pada insiden itu berlaku ada pelanggaran pada Syakir dan juga Jody Ahmad. Terus diberikan kepercayaan untuk mengundi bahagian tengah pasukan KDT. Dari Bozov Street. Bahkan semula perjuangan pasukan JDT. Minit permainan. Kuasa JDT 65% berbanding 35 untuk pasukan Terengganu. Wan Ho untuk Kawin Ong tetapi terlalu kuat. Ya, saya rasa pada ketika ini pemain-pemain pasukan JDT cuba untuk melakukan passing lane di bahagian tengah, cuba untuk memecahkan kebuntuan di bahagian tengah, kerana kita lihat 2-3 kali juga mereka cuba untuk melakukan seperti apa yang mereka rancangkan dan hasilnya mereka menjadi. Tapi di bahagian tengah pemain-pemain midfield pasukan Terengganu perlu lebih fokus, cuba untuk menutup lebih cepat ruang yang ada pada pemain-pemain pasukan JDT. Dipersalahkan usaha berebut bola dari Ivan Mahmud. Dan satu kredit juga harus diberikan kepada Azam Azmi Murad kerana beliau berjaya berantai pergerakan Kawin Ong ini. Ruang untuk Terengganu. Bola telah pun keluar dari Syakir. Permainan kita lihat bagaimana diteruskan. Wan Ho pendek dan terus ada kepada Sonny Norde. Dari Sonny Norde dan pias dari Jody Ahmad. Boris Thierry untuk Heberty. Ruang sekali ini untuk Bergson. Jaya untuk mengatasi Habib Harun. Dan seterusnya Bergson.
Dan percaya di tepis oleh Suhaimi. Son sekali lagi untuk Arif Aiman. Afiq terus diberikan tekanan oleh Nurilo. Terbaik untuk Bergson. Kita lihat sekali lagi bagaimana rembatan, tapi sebelum itu ada membias di pertahanan Terengganu sebelum ditepis keluar oleh Suhaimi Hussein. Kapati Matt Davis kepada Arif Aiman. Arif Aiman mengatasi dua pertahanan pasukan Terengganu tetapi dirampas semula. Itulah yang percaya untuk memberikan mencatkan serangan dari Arif Aiman. Son Foresteri, Manho kepada Arif Aiman, bahaya. Cross rendah dan mencari Heberty. Sani Node pada Ivan Mahmud, namun lihat bagaimana terlalu kuat. Hanya seorang pemain penyerang depan dengan dua pertahanan tengah pasukan JDT memangnya sesuatu yang cukup sukar untuk Ivan Mahmud. Ya, memang betul kerana mungkin ketika pemain-pemain Terengganu mendapatkan bola, mereka cepat kehilangan bola. Itu yang perlu mereka perbaiki seandainya mereka ingin melakukan gerakan bagi hadapan. Kerana ketika berada di kaki pemain-pemain pasukan Terengganu, begitu cepatnya pemain pasukan JDT melakukan pressing, dan itulah yang menyebabkan mereka cepat untuk mendapatkan bola. Peluang yang dimiliki oleh Bergson, satu dihalang dan satu jadi tepis oleh Suhaimi Hussein. Jadi tempoh permainan agak sederhana. Masih lagi pendekatan berhati-hati digunakan baik pasukan JDT begitu juga dengan pasukan Terengganu. Ya, Davis bolehkan lontar ke dalam untuk Terengganu. Ya, saya rasa tidak banyak gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Terengganu. Mereka tidak merencanakan gerakan yang lebih baik kerana rata-ratanya kalau kita lihat dominasinya untuk separuh masa pertama ini adalah daripada pasukan JDT itu sendiri. Jadi kita mengharapkan lebih banyak gerakan yang lebih membahayakan kubu pasukan JDT. Setakat ini dan melihat bagaimana hantaran-hantaran panjang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Terengganu mengharapkan Ivan Mahmud mampu memperdaya Jody Ahmad dan juga Shane Lowry. Son terlepas, berjaya dihalang sebentar tadi oleh Syarul Nizam. Lintas Afiq juga terlepas, masih lagi Afiq. Foresteri untuk Heberty. Aiman menanti di sebelah kanan. Aiman Arif. Lihat bagaimana percubaan terus dari Aiman. Sekali lagi digagalkan oleh Suhaimi Hussein. Ya, satu gerakan yang betul baik cuba dilakukan oleh Arif Aiman. Walaupun saya rasa mungkin beliau boleh menghantar di bahagian Fapus kerana Fernando Foresteri tidak dikawal oleh mana-mana pemain. Tapi beliau memilih untuk melakukan rembatan terus ke arah pintu gol sambil kita boleh lihat bagaimana Suhaimi pun sudah bersedia untuk menampan rembatan yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi. Berapa hantaran Matthew Davis tidaklah begitu sempurna dalam aksi final ini. Dan terus akan melegakan benteng pertahanan pasukan Terengganu. Dan Mahmud untuk Terengganu. Terus ke tengah Nurilo. Tapi terus saja kepada Matthew Davis. Manho. Arif Aiman cuba meminta bola. Post mula. Afiq di tengah. Tapi terus diberikan kepada Arif Aiman. Dari Arif Aiman. Tergelincir namun bola dimiliki oleh Heberty pula. Relo yang dipersalahkan. Kibar tarik-menarik dalam usaha untuk merampas bola dan kawalan Heberty. Ya, saya rasa
asakan yang cuba dilakukan oleh Nurilo ke atas Havertz, kerana tidak ada pemain JDT yang cuba membuka ruang untuk Havertz melakukan hantaran. Sebab itulah beliau begitu lama menyimpan bola. Lagi arahan atau clearance dilakukan oleh Terengganu, terus saja dikuasai semula oleh pasukan JDT. Misteri adik saja untuk Afiq. John itu David mengembang di sebelah kanan, manakala Arif Aiman masuk ke dalam sedikit. Masuk ke belakang Wan Ho, Kobin Ong lalu ke depan pula, dan dua kali larian dari Kobin Ong yang lebih laju dari hantaran bola yang dilakukan oleh rakan. Ruang sekarang ini untuk pasukan Terengganu. Dode untuk Ivan Mahmud, bantu oleh Habib Harun. Beliau tidak banyak mengembang kerana beliau berada berdekatan dengan Forestieri. Lagi rakan pemain Terengganu kurang kemas memulihkan JDT sekarang ini. Kali memberikan ancaman. Seperti ada tarikan awal yang dilakukan, advantage di pekat awal, tetapi lain kad kuning yang kedua dalam perlawanan ini. Saya rasa kekasaran ataupun pressure yang cuba dilakukan oleh pemain Terengganu sebentar tadi ke atas seperti yang masa seperti dijatuhkan. Di sini kita lihat bagaimana Safwan Mazlan ataupun Engku Syakir yang melakukan kekasaran ke atas seperti, kerana ketika bola ini dimainkan beliau melihat larian yang cuba dilakukan oleh Buxton dan juga Fernando Faseri di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, mungkin sedikit lewat antara yang cuba dihasilkan oleh Havertz. Jadi 4 benteng 5 dan terpaksa dibina. Syakir adalah individu kedua dan 5 lain kad amaran, kad kuning dalam perlawanan ini. Ruang sekarang ini untuk JDT. Forestieri terus saja mudah ketangkapan Suami Hussein. Ya, satu placing yang cuba dilakukan oleh Fernando Forestieri, tetapi bola ini mungkin sedikit lemah dan mudah untuk Suhaimi melangkah kemas sepekan yang cuba dilakukan oleh Fernando Forestieri, kerana bola ini begitu jauh sekali untuk Forestieri melakukan curving ataupun rembatan ke arah petunjuk pasukan Terengganu. Nurilo dan Mahmud cuba melakukan larian, namun tidak ada respon dari Nurilo. Sony Rode bagi peluang dari Terengganu, rembatan yang sedikit meninggi dari Habib Harun. Ya, idea yang baik yang cuba dilakukan oleh Habib Harun. Beliau mendapatkan bola daripada Sony Node dan terus melakukan rembatan. Mungkin teknik yang beliau lakukan tidaklah begitu baik, walaupun saya rasa mungkin lebih baik beliau melebarkan di sebelah kanan kerana Hakim Hassan berada dalam keadaan yang lebih baik untuk melakukan penyudah. Tapi satu percubaan yang betul baik untuk Habib Harun sebentar tadi. Dan memasuki minit ke-43. Diamat untuk Arif Aiman. Wan Ho cuba membantu Afiq di sebelahnya, namun terpaksa ke belakang kepada Sean. Afiq hantaran terus saja untuk Arif Aiman. Sekali lagi Arif Aiman lepas, bagaimana kali ini cross ke belakang dan Havertz terlepas peluang. Satu cutback yang baik dilakukan oleh Arif Aiman, melepasi dua marker di depannya.
Ya, sayang ini adalah peluang yang terbesar untuk pasukan JDT menambah jaringan musuh Heberty, tetapi sayangnya teknik tapping yang cuba beliau lakukan tidak begitu baik. Tapi pada saya kredit perlu diberikan kepada Arif Aiman. Beliau berjaya memperdayakan Ubaidullah di sebelah kiri petugas pasukan Terengganu. Sambil kita boleh lihat bagaimana satu sentuhan yang mungkin kurang baik yang cuba dilakukan oleh Heberty. Gol untuk Terengganu. Kurang dari 2 minit permainan masa sebenar. Arif Aiman yang dipersalahkan. Pecahan Arif Aiman selalu ditagih oleh JDT. Lihat bagaimana peluang yang cuba direncanakan oleh pasukan Terengganu. Nurilo untuk Ivan Mahmud dan terus saja kepada Syihan yang sentiasa dirantai oleh Jody Ahmad. Selamat itu gol pasukan JDT. Ya, saya rasa vision yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Nurilo kerana beliau mengharapkan Ivan Mahmud cuba berlari ke hadapan untuk menyambut hantaran yang beliau lakukan, tetapi mungkin Ivan Mahmud dikawal dengan ketat sekali oleh Jody Ahmad sebentar tadi. Ruang untuk JDT. Begitu kita lihat Arif Aiman dikasari oleh Sony Node. Tambahan masa 4 minit diberikan kepada kedua-dua pasukan. Kita lihat bagaimana satu kawalan yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman, tetapi asakan yang dilakukan oleh Sony Node ke atas Arif Aiman yang terkena. Mungkin saya rasa siku beliau terkena mulut Arif Aiman yang memaksa pengadil memberikan sepakan percuma kepada JDT. Ruang untuk JDT kembali di depan. Pun kita lihat bagaimana 3 benteng yang dibina oleh pasukan Terengganu. Bagi ke depan dengan sepakan dari Heberty. Dari Heberty untuk Forestieri, namun begitu lewati palang gol. Biasakan percubaan terus yang dilakukan oleh Heberty. Ya, satu percubaan terus yang cuba dilakukan oleh Heberty. Mungkin rembatan yang beliau lakukan sedikit kuat kerana kita ingin melihat adakah rembatan itu rembatan terus ataupun cuba untuk mengumpan bola itu di bahagian far post, kerana kita melihat ada Jody Ahmad dan juga Fernando Forestieri di bahagian belakang. Kalau isyarat dari pengadil untuk berikan suatu sepakan bebas perlu dinilai ataupun diperhatikan untuk kita mengetahui apakah indirect ataupun direct free kick yang diberikan. Berdepan dengan Ivan Mahmud. Harun tidak banyak terlibat dalam pergerakan dilakukan oleh pasukan Terengganu. Banyakkan hantaran dari sebelah kanan untuk mencari Ivan Mahmud. Di sini kita lihat bagaimana asakan yang cuba dilakukan oleh Harun ke atas Heberty, dan selepas itu asakan demi asakan yang cuba dilakukan oleh Sonroli untuk menyekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud. Akan percuma untuk pasukan JDT. Afiq Forestieri semula untuk Kobin Ong. Baik dari Kobin Ong, cross ke tengah, Heberty terlepas. Dan begitu masih lagi dikuasai oleh pasukan JDT. Afiq Fazail. Syakir cuba melakukan pressing ke atas Jody Ahmad.
Arah tersebut membolehkan lontaran ke dalam diberikan untuk pasukan Terengganu. Apik belakang untuk Wan Ho. Paksa JDT rencanakan semula serangan dari bawah. Kobin Ong sedia untuk menerima bola. Misteri di sisi hadapannya. Jody Ahmad. Afiq agak terbuka. Afiq Fazail sekarang ini untuk Bekson. Afiq semula. Abati. Begitu cuba mencari Bekson, terus saja ada pemain lawan. Jadi tiupan whistle panjang untuk menamatkan separuh masa yang pertama. Dua jaringan terhasil. Masing-masing sepakan penalti yang didahului pasukan JDT. Si Bekson. Dan seterusnya jaringan Ivan Mahmud pada minit ke-21 untuk menyamakan kedudukan. JDT 1, Terengganu 1. Pihak lawan yang boleh dimanipulasikan di separuh masa yang kedua. Jadi 15 minit kedua cukup penting untuk kedua pasukan. Jadi apa yang perlu dijangkakan, corak permainan yang akan dipamerkan oleh pasukan Terengganu yang sememangnya cuba apakah build up daripada bawah ataupun sebagaimana dimainkan di separuh masa yang pertama tadi. Ya, kita tahu pasukan Terengganu mereka juga gemar melakukan build up play di bahagian bawah. Tetapi pada malam ini mungkin perancangan itu tidak menjadi di separuh masa pertama, tetapi kita mengharapkan di separuh masa kedua mereka masih lagi menggunakan filosofi yang mereka cuba terapkan pada sebelum-sebelum ini. Jadi kita mengharapkan build up play yang cuba dihasilkan dan juga lebih banyak idea-idea untuk mereka melakukan percubaan, kerana tidak ada banyak percubaan, hanya satu saja percubaan tepat ke arah pintu gol. Jadi untuk pasukan Terengganu mereka perlu lebih fokus khususnya di bahagian serangan untuk cuba untuk mendapatkan jaringan. Jadi sepak bola untuk Terengganu yang akan menyerang dari sebelah kiri ke kanan. Matthew Davis untuk Heberty. Tampanan yang baik untuk Bekson. Namun diteruskan Arif Aiman berdepan dengan Ubaidullah. Masih lagi Arif Aiman. Matthew Davis membantu Heberty. Ada larian cuba lakukan oleh Afiq Fazail, namun tidak ada respon dari Heberty. Palesteri untuk Kobin Ong. Wan Ho cuba mendapatkan bola tapi terpaksa ke belakang semula untuk Jody Ahmad. Afiq terlepas. Palesteri juga terlepas dan dikuasai semula oleh pasukan Terengganu. Biarkan oleh Kobin Ong lontar ke dalam untuk pasukan di selatan tanah air itu. Jadi kecederaan dialami oleh Kobin Ong. Apakah dia mengalami kekejangan? Ya, saya rasa beliau mengalami kecederaan di bahagian ankle beliau, kerana beliau sebentar tadi memegang ankle-nya dan kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan. Tetapi kita lihat mungkin Amir Safari sudah pun dipersiapkan untuk menggantikan Kobin Ong sebentar nanti. Itu antara option yang dimiliki oleh pasukan JDT akibat kecederaan yang dialami oleh Kobin Ong. Lihat bagaimana keterbatasan gerakan dari Kobin Ong. Di situlah yang mengalami kecederaan. Dia pun tidak ada pergerakan yang agresif dilakukannya. Dan pertukaran menyaksikan Kobin Ong dikeluarkan dan Syami Safari pemain berusia 25 tahun gantikan tempat tersebut. Sentuhan pertama dari Syami. Ya, sebelum ini kita jarang melihat Syami beraksi di sebelah kiri, tetapi di peringkat antarabangsa beliau sudah pun beraksi. Jadi kita mengharapkan dengan pengalaman yang ada pada diri beliau dapat beliau membantu khususnya dari segi pergerakan untuk menggerakkan di sebelah
mengakhiri pintu gol pasukan JDT. Son yang menyumbangkan satu jaringan. Dan perlawanan ini ada percubaan yang dapat dilakukannya. Untuk mendapatkan jaringan pendahuluan yang kedua untuk pasukan JDT. Setakat ini statistik dalam Piala Malaysia ini untuk 15 minit di separuh masa yang kedua, 5 gol dihasilkan oleh pasukan JDT berbanding 1 untuk pasukan Terengganu. Manakala Terengganu juga dibolusi satu jaringan, tidak untuk pasukan JDT pada awal separuh masa yang kedua. Sonny Node terus saja ke depan. Ivan cuba melakukan larian tetapi terlalu kuat dari Sonny Node. Olehkan lontaran ke dalam untuk pasukan JDT. Ya, sayang sekali ya antara yang cuba dilakukan oleh Sonny Node. Beliau melihat Noh Kiasan berada di sebelah sana, tetapi kita boleh saksikan bagaimana Ivan Mahmud cuba untuk mengejar hantaran yang cuba dilakukan oleh Sonny Node. Dan ini adalah cubaan yang cuba dilakukan oleh Sean Rawlings sebentar tadi. Beliau meletakkan diri beliau di bahagian far post, tetapi tampanan beliau kurang kemas, mudah untuk Suhaimi menangkap kemas. Satu kegarisan yang tidak digemari oleh Ivan Mahmud. Dapat reaksi dari Sean Lowry. Tampahan pembantu pengadil memberikan teguran dan juga meleraikan. Akhirnya Logeshwaran dan amal rilisan untuk kedua pemain ini. Namun perlu mengawal emosinya kerana beliau adalah nadi utama serangan bagi pasukan Terengganu. Aksan yang dipersalahkan. Ya, saya rasa mungkin hadangan yang cuba dilakukan oleh Baksan ketika saya rasa mungkin Safwan Maslan cuba untuk mendapatkan bola sebentar tadi, dan itulah yang menyebabkan pengadil memberikan sepakan percuma. Kerana Safwan Maslan terlebih dahulu mendapatkan bola daripada Baksan sebentar tadi. Sekali lagi Terengganu, Sonny Node depan dengan Matthew Davis. Son, Arif Aiman jadi sekat. Harun oleh Habib Sarun. Harun yang tidak banyak main keperanan di bahagian tengah sebagaimana di separuh masa yang pertama. Kerana kelaziman serangan yang dibuat, serangan balas terus saja dari bahagian pertahanan ke bahagian atas. Ya, di sini kita lihat bagaimana Ivan Mahmud sudah pun berada dalam kedudukan offside, sambil ada kekasaran yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud ke atas Jody Ahmad sebentar tadi. Perangkap offside dilakukan oleh JDT lebih berkesan banding 1 untuk pasukan Terengganu. Son ke dalam untuk JDT. Arif Aiman untuk Heberty untuk mencari Balestieri, namun percubaan yang dilakukan oleh Syami. Satu gerakan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Heberty, cuba untuk mencari di manakah kedudukan Balestieri, tapi kita lihat bagaimana satu volley yang cuba dilakukan oleh Syami sebentar tadi sedikit saja tersasar. 9 shot on goal dilakukan oleh pasukan JDT banding 2 untuk Terengganu dalam tempoh 53 minit permainan.
Ilo dipersalahkan. Itu juga dengan Habib Harun. Ya, ada dua kekasaran yang begitu cepat yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Terengganu itu sendiri. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana kekasaran yang cuba dilakukan oleh Dulu ke atas Berti, dan selepas itu bagaimana Bergson dijatuhkan oleh Safwan Mazlan sebentar tadi. Dan mungkin Habib Harun mendapatkan layangan kad kuning kerana beliau tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh pengadil sebentar tadi. Bantahan yang dilakukannya bolehkan kad kuning kedua untuk pasukan Terengganu. Heberty untuk mencari Sean Lowry. Perlu mengeluarkan dari kawasan berbahaya. Ruang untuk JDT. Sean terlepas selepas diasak oleh Usyakir. Dan ke dalam Heberty. Tak kuat untuk Matthew Davis dan Sonny Dode yang dipersalahkan. Sekali lagi reaksi yang tidak wajar dipertontonkan oleh pemain-pemain apabila keputusan pegawai perlawanan tidak dipersetujui ataupun digemari. Ya, saya rasa satu gerakan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis, cuba memperdayakan Sonny Dode, tetapi mungkin pembantu mengadil melihat Sonny Dode menggunakan kekuatan badan beliau untuk menyekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis. Heberty, Sean Lowry melakukan tadukan namun tersasar apabila beliau diasak oleh Habib Harun. Ya, satu hantaran di bahagian far post untuk mencari kedudukan Sean Lowry sebentar tadi, tetapi mujur ada Habib Harun untuk mengeluarkan bola itu. Akan penjuru yang seterusnya untuk pasukan JDT. Paiman yang akan melakukan sepakan ini. Arif Paiman yang post cari Jody Ahmad namun dikeluarkan oleh Ivan Mahmud. Orilo untuk Sonny Dode. Sean Lowry cuba melakukan kejaran namun hantaran yang baik. Ruang sekarang ini untuk pasukan Terengganu namun Shihan lebih pantas untuk mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Ya, satu tindakan yang cukup bijak yang cuba dilakukan oleh Shihan kerana beliau keluar untuk mengeluarkan bola, kerana kita tahu Hakim Hassan cuba memberikan tekanan kepada diri beliau. Tapi di sini kita lihat bagaimana kuatan attack yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu, yang kita menyaksikan bagaimana antara yang cuba dilakukan oleh Engku Syakir ke atas Nur Hakim Hassan sambil dikeluarkan oleh Shihan. Bahkan dari Usyakir tadi kalau kita lihat ia adalah membias. Kalau ia adalah satu tampanan pastinya ia akan lebih tepat untuk cari rakan. Jadi kedua-dua pasukan masih lagi terikat satu jaringan. Lowry yang mengalami kecederaan. Apakah pertukaran kedua yang akan dilakukan oleh pasukan JDT? Sean Lowry dikeluarkan akibat kecederaan. Tempatnya akan dimasukkan adalah Firuz Baharudin. Gantian pemain yang kedua untuk pasukan JDT. Ruang Tenorilo, cobaan sekali lagi membias. Satu blocking yang baik dilakukan sebentar tadi oleh pertahanan pasukan JDT. Ya, satu gerakan yang begitu baik yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu
Di sini kita lihat bagaimana clearance yang cuba dilakukan oleh Jody Ahmad. Dan selepas itu Nur Hakim Hassan terus melakukan rembatan. Dan rembatan susulan yang cuba dilakukan oleh Azhar Azmi. Sambil ditampan oleh Afiq Fazal sebentar tadi. Pemain Ivan Mahmud yang memiliki cederaan. Tapi perlawanan diteruskan oleh pengadil. Dia tidak membabitkan kecederaan yang serius. Itu Davis untuk Jody Ahmad. Untuk mencari Forestieri dari Shihan. Kita lihat bagaimana peluang atau dari Syami tadi. Kita lihat bagaimana Bakson, namun begitu tersasar di sebelah kanan penjuru gol pasukan Terengganu. Ya, satu gerakan yang begitu baik. Kita lihat bagaimana begitu pantasnya kaki Bakson untuk memperdayakan pertahanan pasukan Terengganu. Dan selepas itu beliau melakukan rembatan kaki kiri beliau. Walaupun kita boleh saksikan Sami Safari sudah pun membuka di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Cederaan Ivan Mahmud. Seharusnya ada memberhentikan perlawanan ini lebih awal, tetapi memberikan advantage untuk pasukan yang mendapat bola ketika itu. JDT seandainya tidak ada tipuan wisil, wajar untuk mereka terus melancarkan serangan. Ya, memang betul kerana penentunya adalah pengadil sendiri yang perlu memberhentikan perlawanan. Tetapi seandainya tidak ada kecederaan yang serius, itulah yang menyebabkan pengadil meneruskan perlawanan. Habib Harun yang turut terima layan kad kuning dalam perlawanan ini. Ada berpisah untuk Terengganu yang memiliki cederaan. Dan di bahagian bahu kiri Terengganu untuk Aiman terus saja dipintas. Pemain Terengganu Nurilo untuk Sony Norde. Nurilo semula. Bukan yang tidak baik untuk Ivan Mahmud. Bagi Nurilo melakukan tolakan ke depan. Sony Norde membuka peluang di sebelah kanan sekarang ini. Ivan Mahmud berdepan dengan penjaga gol, namun terus mudah ditangkap kemas oleh Shihan Azmi. Ada beberapa pilihan yang boleh digunakan. Antara yang terbaik adalah Nur Hakim Hassan. Ya, memang betul kerana Nur Hakim Hassan sudah pun membuka di sebelah kanan. Tetapi Azhar Azmi memilih untuk menghantar kepada target man mereka, iaitu Ivan Mahmud, dan mempunyai ketinggian yang tinggi untuk mendapatkan bola tinggi. Bahaya untuk Terengganu. Virus lepas. Nurilo membantu untuk Terengganu. Sambil itu Habib Harun memiliki cederaan sekali lagi. Dan kad yang diberikan kepada pemain JDT, kekasaran dari Matthew Davis ke atas Ivan Mahmud. Ya, satu antara yang pada saya begitu baik yang cuba dilakukan oleh Nurilo bila melihat lari yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud. Tetapi Matthew Davis terpaksa menarik badan Ivan Mahmud sebentar tadi kerana tidak ingin tidak ingin Ivan Mahmud meneruskan larian yang cuba dilakukan oleh beliau. Wajar layan kad kuning untuk Matthew Davis kerana breakdown of play yang dilakukannya. Bolehkan Terengganu terus melancarkan serangan. Pelarian yang sememangnya akan dapat diatasi dengan mudah oleh Ivan Mahmud berdasarkan pada ketinggian dan juga fizikal yang dimilikinya.
63 minit. Permainan ini telah pun berlangsung. Kekal dua jaringan di separuh masa yang pertama. Dan kita lihat bagaimana kecederaan yang dialami oleh Habib Harun. Mungkin ada terkena pijakan yang cuba dilakukan oleh Feiruz Bahruddin sebentar tadi ke atas Habib Harun. Peluang untuk JDT. Gerakan bola mati Shihan. Pasnya akan diuji, tetapi agak mudah untuk dibaca kerana target man hanyalah untuk Ivan Mahmud. Orilo yang akan melakukan sepakan. Bakal offside dan cuba dibina oleh tahanan JDT. Ivan Mahmud berjaya menampan dengan kemas. Ivan Mahmud dan Shihan berjaya menampan. Satu idea yang cukup menarik dari Nurilo. Ya, satu hantaran yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Nurilo. Beliau melihat lari yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud. Dan selepas itu satu kawalan musi peha yang dilakukan oleh Ivan Mahmud. Tetapi kredit perlu diberikan kepada Shihan kerana cepat untuk keluar untuk menutup ruang yang ada pada Ivan Mahmud. Itu Davis yang membolehkan tampanan dilakukan oleh Ivan Mahmud terlepas dari perangkap offside kerana beliau adalah pemain terakhir ada di bawah sekali. Setakat ini Heberty perlu menggandakan usaha ke dalam dari Ubadullah untuk Terengganu. Itu David terus cuba menghalang, dibantu oleh Heberty. Itu kita melihat Syakir yang cuba untuk mendapatkan sepakan bebas di sebelah kiri, sebelah kanan pintu gol pasukan JDT. Ya, di sini kita lihat bagaimana apa yang didakwa oleh Engku Syakir adalah sepakan penjuru untuk pasukan Terengganu, tetapi pengadil tidak memberikan sepakan penjuru kepada Terengganu. Ahmad untuk Feiruz. Bahu agak terbuka di bahagian tengah. Biarpun Syakir berada berdekatan dengannya. Itu Davis. Ihan. Arif Aiman, tetapi tidak banyak, hanya satu saja pergerakan menarik dari Arif Aiman sepanjang permainan ini. Satu cutback yang dilakukannya untuk Heberty tetapi tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Terengganu. JDT sekali lagi cuba mencanakan serangan. Gerakan sesuatu dari bawah dari Ahmad untuk Matt Davis. Lalu kuat pula dari Matthew Davis kepada Heberty. Ya, saya rasa mungkin kawalan yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis. Kerana ketika kawalan itu, bola itu melantun dan selepas itu Sonodonde melakukan asakan, itulah yang menyebabkan hantaran yang kurang baik ketika beliau itu bola itu dimainkan. Hantar ke dalam yang dipersia-siakan Syakir dan juga Nurilo. Arif Aiman untuk Bergson. Heberty keluarkan dari kawasan berbahaya oleh Syakir. Afiq terlepas, begitu juga dengan Heberty. Jami yang dipersalahkan dalam usaha untuk melakukan clearance tadi. Ya, saya rasa mungkin kaki yang begitu tinggi yang dilakukan oleh Syami sebentar tadi ketika Nur Hakim meletakkan kepala beliau untuk mendapatkan bola, itulah memaksa pengadil memberikan sepakan percuma kepada Terengganu. Risiko besar untuk mendapatkan advantage, tapi itulah yang digunakan oleh Nur Hakim. Line kad kuning untuk Syami Safari.
3 lain kad kuning untuk pasukan JDT. Banding Sony Node untuk pasukan Terengganu hingga setakat ini. Kawanan melebihi minit ke-68. Orang hakim lepas, tidak. Rakam offside dilakukan oleh pertahanan pasukan JDT. Ya, satu gerakan ataupun vision yang begitu baik, tetapi mungkin larian yang dihasilkan oleh Nur Hassan sedikit saja laju ketika bola itu dimainkan. Ke perangkap offside jaya dilakukan oleh JDT berkesan ke atas Terengganu banding 1. Juara bertahan itu lontar ke dalam untuk JDT. Cami untuk Firus. Dode untuk menutup ruang sebelah kiri, bantu oleh Arif Aiman. Gerakan Arif Aiman, jaya melepasi Syakir, masih lagi Arif. Pedaya dan seterusnya beliau mengawal bola dan satu cross mencari Forestieri dan juga Bergson. Sekadar melintasi kawasan penalti, kawasan gol pasukan Terengganu sebentar tadi. Ya, satu gerakan yang betul baik. Kita lihat bagaimana kawalan bola yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman, tetapi sayangnya hantaran di bahagian far post tidak menemui sasaran kerana ada Fernando Forestieri dan juga Bergson di bahagian belakang. Dasar dari Firus untuk menggagalkan serangan yang cuba dilancarkan oleh pasukan Terengganu. Hampir 70 minit permainan, belum berubah skor sebagaimana berakhir separuh masa yang pertama. Terus saja dari Jody Ahmad untuk Sony Node. Sony Node, 3 pemain JDT berada berdekatan. Kekasaran tidak disengajakan oleh Ivan Mahmud. Bolehkan sepakan bebas bagi pasukan JDT. Dari sini kita lihat bagaimana kekasaran yang mungkin cepat yang dilakukan oleh Ivan Mahmud dan ingin memberhentikan larian yang cuba dilakukan oleh Berti sebentar tadi. Ya, apabila ada sentuhan melihat daripada kedua pemain, dua pasukan ini cuba mengambil peluang. Sebenarnya apa yang berlaku terhadap Bergson, kerana dia memegang bola seharusnya jika tidak ada tipuan whistle maka wajarlah yang kad kuning sebenarnya diberikan kepada Bergson. Ya, memang betul, saya setuju kerana bola itu tidak diberikan sepakan percuma kepada mana-mana pemain, tetapi mungkin Bergson cuba menggunakan tangan beliau untuk menangkap bola sebentar tadi. JDT untuk Afiq. Forestieri terlepas, Rilo juga terlepas untuk Heberty. Pendek saja untuk Matthew Davis. Arif Aiman melakukan larian di sebelah kanan. Arif, satu cross dan terus saja mempias keluar dari hadangan yang dibuat sebentar tadi oleh Syarul Nizam. Di sini kita lihat bagaimana Arif Aiman cuba meletakkan bola di bahagian near post, tetapi tidak ada pemain yang cuba bergerak ke hadapan untuk menyambut antara yang dilakukan oleh Arif Aiman. Akan penjuru untuk pasukan JDT. Dari Heberty ke far post ke bahagian tengah dan jaringan tandukan yang dilakukan oleh Firus. Jadi Firus Marudin meletakkan pasukan JDT sekarang ini di depan semula. Ya, satu gol yang begitu baik yang dihasilkan oleh Feroz, dan ini adalah jaringan pertama beliau dalam saingan Piala Malaysia. Bagaimana begitu tinggi beliau melompat untuk melakukan tandukan untuk menewaskan Suhaimi. Rasa satu jaringan yang begitu baik untuk diri beliau dalam saingan Piala Malaysia ini. Sekali lagi kita lihat bagaimana beliau begitu tinggi dan terus melakukan henjutan untuk melakukan tandukan untuk menewaskan Suhaimi. Satu free header dimiliki oleh Firus. Tak sebarang asakan dari pemain JDT. Tetapi yang menarik juga tindakan susulan dari Forestieri yang menjangkakan segala kemungkinan seandainya bola itu mengenai tiang gol.
Satu kredit, namun jaringan pada minit ke-73 oleh Firoz Baharudin meletakkan JDT kembali semula di depan dengan keputusan 2-1. Dua pertukaran serentak yang akan dilakukan oleh pasukan Terengganu untuk memberikan tenaga baru pemain yang dipersiapkan untuk pertukaran tersebut. Masuk Saiful Hakim dan juga Syarif Hasifi. Jakir selagi dalam permainan sebelum kontrak ke dalam diberikan kepada pasukan JDT. Pertukaran serentak dengan Saiful Hakim yang akan dimasukkan. Beliau akan menggantikan Habib Harun. Habib Harun yang dikeluarkan. Main yang cukup emosi. Panjang permainan. Pertukaran pertama untuk pasukan Terengganu. Tarif pula ya, saya rasa dengan dua pertukaran yang dilakukan oleh Tomislav, ya, sedikit sebanyak ingin cuba untuk memberikan tekanan di bahagian serangan kerana mereka sekarang ini ketinggalan 2-1 di belakang pasukan JDT. Jadi dengan kemasukan kedua-dua pemain ini, kita mengharapkan lebih banyak idea yang perlu dilakukan oleh kedua-dua pemain ini. Satu cross tidak memberi sasaran. Selamat gol pasukan JDT. Permainan memasuki suku yang terakhir, 15 minit yang terakhir. Daripada kedua-dua pasukan berjaya menghasilkan 2 gol dalam 6 perlawanan sebelum ini. Bagi JDT, tempoh tersebut mereka dibolusi sebanyak 2 kali, tidak untuk pasukan Terengganu. Jadi Terengganu terus mengasak. Masakan yang dilakukan ke atas Afiq Fazail. Ya, di sini kita bagaimana kesalahan yang cuba dilakukan oleh Murilo ke atas Afiq Fazail sebentar tadi. Walaupun saya rasa mungkin terkena ankle Afiq Fazail. Tepakan percuma untuk JDT. Bom mencari Bergson. Dikuasai semula oleh Terengganu. Dari Jody Ahmad untuk Forestieri. Arif Aiman. Namun apakah tangkapan penjaga gol di luar kawasan penalti? Tempuhan sesama sendiri yang berlaku di antara Suhaimi dan juga pertahanan pasukan Ubaidullah, pertahanan pasukan Terengganu. Ya, saya rasa mungkin Suhaimi terkena boots ataupun kaki Ubaidullah sebentar tadi ketika tolakan yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman ke atas Ubaidullah. Dan di sini kita lihat bagaimana bola, kita lihat bagaimana Suhaimi mungkin kakinya terkena kepada Suhaimi. Tetapi mungkin ada kibaran bendera dari pembantu pengadil apakah tangkapan yang dilakukan oleh Suhaimi di luar kawasan penalti, ataupun mungkin tarikan Arif Aiman di awal itu yang menyebabkan lawanan ini dihentikan. Saya rasa mungkin tolakan yang dilakukan oleh Arif Aiman kerana Suhaimi sudah pun keluar dan menangkap bola itu. Di sini kita lihat mungkin daripada sisi belakang ini, dan Suhaimi yang terkena boots ataupun kaki Ubaidullah.
Lihat tangkapan bola yang dilakukan oleh Suhaimi, apakah melepasi garisan dalam kawasan penalti ini. Dua insiden, satu kejadian pada minit ke-38 menyebabkan permainan terhenti buat seketika. Peran ketiga untuk Terengganu. Satu lagi tenaga baru yang dimasukkan, Adisa Kraison ketika Engku Syakir menghindari ketinggalan dengan satu jaringan. Satu keputusan yang sememangnya perlu dilakukan. Ya, dengan kemasukan Nisa Kraison, sudah semestinya pasukan Terengganu ingin cuma untuk mempertajamkan daripada serangan. Kita mengharapkan beliau boleh memberikan impact, khususnya ketika ini kerana pasukan Terengganu ketinggalan 2-1 di belakang. Bilo melakukan tandukan terus kepada Heberty. Dari Arif Aiman, Tobakson dan Heberty semula sekarang ini. Sony Nordeh yang melakukan kekasaran. Kita melihat bagaimana Sony Nordeh diberikan amaran lisan pada pengadil perlawanan pada protes yang dilakukannya. Saya rasa mungkin juga terkena ataupun pijakan yang terkena kaki Heberty. Dan di sini kita lihat bagaimana kaki kiri Heberty cuba dipijak oleh Sony Nordeh sebentar tadi. Peluang untuk Terengganu. Ivan Mahmud. Ada pelanggaran yang membabitkan Ivan Mahmud, namun perlawanan diteruskan. Ruang untuk Terengganu sekarang ini. Syihan menutup ruang. Satu idea yang cukup baik untuk Terengganu. Ya, kita jarang sekali melihat Azhar Azmi melakukan overlapping, tetapi kali ini beliau cuba membantu bahagian serangan dan kita boleh lihat bagaimana gerakan yang cuba dilakukan oleh beliau. Beliau ingin melakukan crossing, tetapi mujur crossing yang beliau lakukan itu dapat dibaca antara yang cuba dilakukan oleh Azhar Azmi. Dari Nurilo, ia pos terus saja kepada Heberty untuk menaduk keluar. Disepakan penjuru yang berturut-turut pasukan Terengganu. 9 minit kurang 9 minit permainan sebenar. Terengganu dengan sepakan penjuru. Akson mengeluarkan dari kawasan berbahaya. Terence Arif Aiman cuba melakukan challenge. Forestieri untuk Hanwo dan seterusnya. Kita melihat bagaimana Bergson turun sedikit ke bawah, tinggalkan Arif Aiman kesorangan di depan. Firuz jaring gol kedua untuk JDT. Dan melihat bagaimana pasukan JDT cuba bermain secara possession, memegang bola lebih lama kerana jika tidak ada peluang untuk pasukan Terengganu melancarkan serangan, mereka cuba mempertahankan defisit 1 gol lebihan yang dimiliki. Arif Aiman dikasari, disempatkan bebas untuk pasukan JDT. Dua lagi pertukaran terakhir dilakukan oleh pasukan Terengganu. Denidon Krasniqi akan dimasukkan menggantikan Nurilo. Pertukaran seterusnya untuk pasukan Terengganu kerana mereka sememangnya mahukan tenaga baru, impak yang lebih besar dan pergantian pemain. Sador dimasukkan.
serentak yang cuba dilakukan juga oleh pasukan JDT. Afiq Rahim dan juga Choi Insa yang turut dipersiapkan jelang kurang 7 minit yang terakhir ini. Ya, saya rasa dua pertukaran untuk kedua-dua pasukan yang berbeza, kerana pasukan Terengganu meletakkan dua pemain di bahagian serangan, dan untuk pasukan JDT mungkin dengan kemasukan Choi Insa dan juga Afiq Rahim bahagian tengah cuba mengimbangi ataupun cuba untuk menyekat kemarahan yang ada pada midfield pasukan Terengganu. Peluang untuk Arif Aiman, apakah yang akan dikeluarkan? Afiq Rahim yang akan masuk. Forestieri yang akan dikeluarkan. Periksa hatikan Forestieri. Sambil itu Afiq Fazail dikeluarkan sambil Syafiq akan mengambil tempat bahagian tengah. Kali lagi kita lihat bagaimana Ivan Mahmud tidak berpuas hati. Mahu ada layan kad yang wajar dikeluarkan hasil dari kekasaran dilakukan oleh Jody Ahmad. Dalam insiden ini ada tarikan yang dilakukannya. Ya, memang betul ada tarikan yang cuba dilakukan oleh Jody Ahmad ke atas Ivan Mahmud, dan itulah yang menyebabkan pemain-pemain ingin pengadil melayangkan kad kuning kepada Jody Ahmad sebentar tadi. Terus melakukan challenge, bantuan terus diberikan oleh Syafiq. Afiq Rahim untuk Bekson, namun tampanan terlalu kuat pula. Ruang untuk Terengganu pula. Sony Norde jaya mengatasi Arif Aiman. Namun begitu turnover untuk pasukan JDT. Syafiq, perempuan dari belakang diteruskan. Peluang untuk pasukan JDT. Bekson, peluang untuk Bekson, satu percubaan. Ini kali kedua di penjuru kiri kanan ditunggu pasukan Terengganu yang jadi sasaran Bekson ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana Bekson cuba masuk ke dalam untuk melakukan stay over dan terus melakukan rebatan bersih kaki kiri beliau. Tapi sayangnya rebatan bersih kaki kiri beliau jauh tersasar kerana pemantau sudah pun menutup ruang yang ada pada Bekson. Ada line cut yang diberikan kepada Firuz. Jaring gol kedua dalam perlawanan untuk pasukan JDT dalam perlawanan ini. Lihat bagaimana cut ini diberikan dari kesilapan Firuz Harudin. Itu pastinya ada benteng akan dibina oleh JDT. Sekurang-kurangnya 3 pemain akan membina tembok. Jangan antara Ivan dan juga Liridon. Sadar pastinya akan naik ke atas untuk berikan kelebihan yang tinggi lapai untuk berada dalam kawasan penalti. Dari Ivan Mahmud, sepakan cuba langsung ini. Ivan, namun begitu kita sasar di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Ya, satu sepakan yang begitu laju yang cuba dihasilkan oleh Ivan Mahmud, tetapi bola itu tidak menjunam. Kita lihat bagaimana walaupun bola itu tepat ke arah gol, tetapi bola itu tidak memihak kepada Ivan Mahmud untuk lebih tajam ke bawah untuk rembatan yang dilakukan oleh beliau. Akan gol Roshihan Mahmud. Terlihat bagaimana Adisak cuba melakukan larian tanpa bola di depan.
Belum ada reaksi yang diberikan oleh Ivan Mahmud. Terus video terbaru yang dilayangkan kad kuning. Sador. Balik semula kita melihat bagaimana pemain-pemain Terengganu cuba semula untuk merencana serangan, namun Bakson yang berjaya untuk berikan tekanan pada pemain Uzbekistan ini. Insaf berjaya merampas untuk Arif Aiman. Matthew Davis ke belakang untuk menjaga golnya, melakukan sepakan. Kali lagi mencari Bakson. Syafiq. Echo Insaf pada Syafiq Rahim. Pemain JDT cuba bermain secara penguasaan bola sekarang ini. Menarik beberapa ramai pemain Terengganu turun lebih ke bawah. Arif Aiman dapat bola muntah. Liberty. Arif Aiman semula. Peluang untuk Arif Aiman. Ada dalam kawasan penalti dan percubaan terus, tetapi berjaya untuk disekat oleh Suhaimi Husin. Dan peluang berikutnya dari Liberty. Di kurang 1 minit terakhir, berapakah tambahan masa yang akan diberikan oleh pegawai keempat? Ya, di sini kita lihat bagaimana Arif Aiman menggunakan badan beliau untuk meletakkan diri beliau di hadapan dan terus melakukan rembatan, tetapi susulan kita lihat bagaimana Berti cuba melakukan rembatan musuh kaki kiri beliau, tapi mudah untuk Suhaimi melangkah kemas rembatan yang dihasilkan oleh Berti. 5 minit yang cukup panjang untuk pasukan JDT, tetapi sebaliknya bagi pasukan Terengganu yang masih ketinggalan dengan 1 gol. Sampai Adisa Kraison gagal untuk mengatasi Matthew Davis. Segala usaha yang dilakukannya untuk mendapatkan kontak, Shihan lebih bersedia. Shihan Azmi untuk Bakson. Echo melakukan tandukan. Heberty cuba membantu. Masih lagi Heberty. Biarkan saja untuk lontaran ke dalam. Pasukan JDT ini. Arif Aiman. Sepakan penalti diberikan kepada JDT. Kekasaran oleh Syahrul Nizam ke atas Arif Aiman. Undang Padah pastinya akan meniup bangkitan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Ya, kita lihat bagaimana kekasaran yang cuba dilakukan oleh Syahrul Nizam ke atas Arif Aiman. Mungkin rasa ya di sini Syahrul Nizam meletakkan kaki beliau untuk menghadang larian yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman terlebih dahulu. Dan ada tolakan ke depan ini jadi dilakukan oleh Arif Aiman. Ya, memang betul. Biarpun Sador Kulmatov bersedia sebagai last man, namun Leonidon Krasniqi yang diberikan kad kuning, mungkin bantahan yang dilakukannya. Dan atas keputusan ada perlawanan S. Logeshwaran. Apakah Bakson akan memberikan sepakan ini kepada Arif Aiman? Perhatikan Arif Aiman seakan mahu mengambil sepakan ini. Ya, memang betul. Saya rasa mungkin Arif Aiman mahukan sepakan ini, tapi mungkin ada sedikit perbincangan antara Arif Aiman dan juga Bakson. Sepakan penalti yang ketiga dalam aksi final ini. Sepakan penalti yang paling banyak dalam saingan Piala Malaysia ini. Dalam sesuatu perlawanan, khususnya perlawanan akhir. Jadi Bakson membiarkan untuk Arif Aiman. Dia mengalah.
Ada peluang itu dicipta oleh pemain ini. Arif Aiman berdepan dengan Suhaimi Husin. Jadi dari Arif Aiman. Dan jaringan dapat dihasilkan 3-1. Bagi JDT terus mendahului dan seterusnya mengukuhkan cekaman untuk mendapatkan piala Malaysia yang keempat dalam koleksi JDT. Ya, satu sepakan penalti yang begitu sempurna yang dihasilkan oleh Arif Aiman. Kita lihat bagaimana begitu confidentnya beliau untuk melakukan rebatan, walaupun ada sedikit orang kata kurang berpuas hati yang dilakukan oleh Bergson, kerana Bergson ingin juga melakukan rebatan sepakan penalti ini. Dan di sini kita lihat bagaimana Sarul Nizam cuba mengasari larian yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman, dan saya rasa ini adalah satu jaringan yang begitu baik yang dihasilkan oleh Arif Aiman. Perayaan jaringan ketiga JDT sambut dengan layan kad kuning yang diberikan kepada Arif Aiman selepas membuka bajunya untuk kerayaan itu. Jadi jaringan pada tambahan masa 4 minit dari Arif Aiman untuk membolehkan JDT terus kukuh dengan 3-1. Di peluang untuk Terengganu untuk merapatkan jurang jaringan dan cuba untuk mengambil masa. Ridon mencabar untuk permainan ini diteruskan oleh Syian Azmi. Jadi tambahan masa 5 minit lah pun dilepasi, itu adalah minimum, sambil Arif Aiman turut dilayangkan kad kuning dalam aksi final ini. Davis ketandukan, Ridwan terlepas, itu juga Sony Node. Jadi terpaksa panjang untuk JDT melengkapkan piala sebelum piala terakhir yang akan secara rasmi pada 16 Disember nanti. Aksi final terakhir untuk JDT perlawanan ke-26 berdepan dengan pasukan Penang FC. Pun satu lagi kejayaan, piala Malaysia yang keempat yang berjaya berada dalam koleksi pasukan JDT. Kedua pasukan sememangnya menunjukkan komitmen mereka sepanjang permainan ini, khususnya pasukan Terengganu, untuk menamatkan kemarau 22 tahun menjulang piala ini selepas 2001. Jika mereka tewas pada Perak sebelum ini, pada aksi final terakhir pasukan Terengganu kali ini, mereka gagal menghalang pasukan JDT untuk terus mencipta kemenangan dan juga kejayaan untuk melengkapkan 4 piala utama dalam saingan Liga Malaysia. Mungkin Rudy boleh merumuskan corak permainan kedua pasukan ini. Ya, kalau kita tengok untuk pasukan JDT, mereka dilabelkan sebagai pasukan yang kuat untuk pasukan Malaysia, dan sudah semestinya dengan kejayaan yang mereka lalui pada malam ini, satu kejayaan yang untuk merekodkan untuk pasukan JDT itu sendiri, kerana kita tahu ini adalah tahun kedua mereka menangi dalam 3 atau 4 kejuaraan liga yang mereka menangi, dan saya rasa satu pertandingan yang betul baik. Kita lihat walaupun ada 3 sepakan penalti yang diberikan oleh pengadil, tetapi mutu permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan begitu baik sekali, kerana kita tahu kualiti ada pada pasukan JDT maupun pasukan Terengganu. Mereka menunjukkan satu permainan yang betul baik yang cuba kita saksikan pada malam ini. Musim ketiga Bergson bersama pasukan JDT, dan melihat bagaimana mampuannya untuk terus mencetak jaringan. Itu juga dengan Arif Aiman selain Firuz Baharudin. Jadi 2 sepakan penalti dan 1 jaringan
Tadi Firuz membolehkan JDT berjaya menjulang Piala Malaysia buat kali keempat. Pesan penuh JDT 3, Terengganu 1.